Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan terkini dari Mahkamah. Syafiee gagal dapat kebenaran fail tuntutan balas RM9.41 juta terhadap LHDN. Berita penuh. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pagi ini menolak kebenaran terhadap Muhammad Syafiee Abdullah untuk membuat tuntutan balas terhadap kerajaan berhubung dakwaan pembayaran tunggakan cukai pendapatan berjumlah RM9.41 juta ringgit terhadapnya. Pesuruhjaya Kehakiman Rozmawar Rozain dalam keputusannya berkata, sebarang ketidakpuasan berhubung pengiraan tunggakan cukai perlu didengar dan diputuskan di hadapan Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan SCIAT. Syafiee membangkitkan dakwaan bahawa SPRM dan Jabatan Peguam Negara AGC berniat jahat malafide apabila membuat pengiraan cukai RM9.41 juta terhadap peguam veteran itu. Dalam menolak permohonan Syafiee selepas membenarkan bantahan kerajaan Malaysia melalui LHDN, Rozmawar turut memerintahkan Syafiee supaya membayar kos RM5,000. Menerusi tuntutan balas itu, Syafiee mendakwa saman tunggakan cukai itu dimulahkan terhadapnya selepas dia bertindak sebagai peguam kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak yang berdepan banyak kes jenayah yang dikaitkan dengan 1MDB. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada agendadaily.com bertajuk Najib tak patut diampun kerana alasan meragukan. Surat bocor. Berita penuh. Pengamal undang-undang berpendapat wujud unsur-unsur penghinaan terhadap mahkamah apabila surat mengenai hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang didakwa melanggar Kod Etika Hakim 2009 disebar. Ini kerana penyebaran surat tersebut disambut dengan desakan pengampunan terhadap Yang di-Pertuan Agong sekaligus dilihat menjejaskan imej mahkamah dan badan kehakiman secara keseluruhan, kata Peguam Mohammed Hanif Katri Abdullah. Sehubungan itu, katanya, Peguam negara mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk meneliti unsur-unsur penghinaan terhadap mahkamah terutama dalam proses pengampunan tersebut. Beliau dilaporkan berkata proses pengampunan perlu dibuat secara teratur dan mengambil kira segala situasi dihadapi Datuk Seri Najib Razak, termasuk kes melibatkan SRC International bagi mengelak wujudnya unsur menghina, mempertikai atau membelakangkan keputusan mahkamah. Malah, pengampunan tidak seharusnya diberikan kepada bekas Perdana Menteri itu semata-mata bersandarkan kepada surat pihak tertentu serta alasan-alasan yang meragukan dan boleh dipertikai, katanya menurut utusan. Sebelum ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam siasatan terhadap Muhammad Nazlan merumuskan hakim yang mengendalikan kes SRC International itu telah melanggar Kod Etika Hakim dan mempunyai konflik kepentingan. Ia dimaklumkan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Othman Said dalam surat bertarikh 20 Mac kepada Syafiee & Co, iaitu firma guaman yang mewakili Najib. Surat yang dipercayai bocor itu menyatakan bahawa Muhammad Nazlan telah melanggar Kod Etika Kehakiman dan mempunyai konflik kepentingan. Mengulas lanjut, Mohammed Hanif menyifatkan tindakan UMNO yang mahu bertemu Yang di-Pertuan Agong untuk memohon pengampunan Najib tidak menyalahi undang-undang asalkan ia dijalankan mengikut proses sewajarnya. Proses pengampunan sebenarnya dijalankan dengan teratur dan tertib. Tidak salah, UMNO nak jumpa Seri Paduka untuk memberi surat sokongan, tetapi petisyen permohonan perlu dibuat oleh banduan, ahli keluarga atau peguam. Jadi, tiada siapa yang ada hak membantah pengampunan Najib sebab keputusan pengampunan tetap di bawah budi bicara Seri Paduka, katanya. Terdahulu,
14 bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia menggesa pelakon tidak bertanggungjawab untuk berhenti mengkritik Hakim Mahkamah Rayuan yang membicarakan kes SRC International Sendirian Berhad yang berakhir dengan sabitan dan hukuman penjara bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Semua peguam kanan itu berkata kritikan berterusan itu sama dengan serangan terhadap badan kehakiman, sambil bertanya kepada pengkritik jika mereka akan meneruskan sekiranya kes berprofil tinggi itu tidak melibatkan ahli politik berpengaruh seperti Najib. Ugutan berterusan terhadap badan kehakiman oleh pelakon tidak bertanggungjawab berhubung kes itu adalah bahaya kepada kedaulatan undang-undang di negara kita. Terutamanya apabila 14 hakim telah mempertimbangkan kes Najib dan 13 daripadanya telah menjatuhkan penghakiman yang munasabah yang menyokong sabitan kata mereka. Najib 69 yang kini menjalani hukuman penjara 12 tahun itu di penjara Kajang memohon untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos tahun lalu. Seramai 13 daripada 14 hakim kanan telah mempertimbangkan kes Najib dan telah membuat penghakiman yang munasabah yang menyokong sabitan hukuman diputuskan Muhammad Nazlan. Sekian berita Salam Malaysia Madani.